Hello everybody, Assalamualaikum. Hari ni kita nak bercuti daripada berkongsi tentang tips kesihatan. Tapi apa kita nak buat hari ni Hari ni Win nak kupas satu persoalan yang banyak sangat Win terima akhir-akhir ni, yang banyak sangat orang tanya pada Win, why forever? Kenapa forever? So hari ni kita nak buat satu pengakuan tentang kenapa forever adalah pilihan kalbu. Okay, so sebelum kita mula, we nak bersyukur kerana Allah dah beri nikmat 3 kebebasan. Kebebasan kesihatan, kebebasan kewangan dan kebebasan masa. So tiga perkara ni sangat penting dalam hidup kita tahu. Dia saling berkait rapat antara tu satu sama lain. So kalau terlebih satu terkurang dua, ataupun terlebih dua terkurang satu pun tak boleh. Dia mesti tiga tu complete baru cukup dia punya lengkapnya tu. Okay, so macam contohlah kan, kadang-kadang ada orang dia ada kesihatan yang baik, dia ada kewangan, tapi dia tak ada masa, dia tak ada kebebasan masa. Contohnya macam bekerja kan, bisnes, projek besar-besar, puluh-puluh juta masuk. So bekerja daripada pagi sampai malam, kadang-kadang daripada pagi sampai ke pagi besoknya pula pun tak selesai lagi. So tak ada masa untuk nak beribadah pada Allah, apa lagi nak duduk spend masa dengan family. Tak ada masa kan. Dan ada pula golongan yang kedua ni, dia ada kesihatan, ada masa, tapi tak ada kebebasan kewangan. Contohnya macam orang yang tak bekerja, ataupun yang tak ada peluang pekerjaan yang baik kan, muda lagi tapi pekerjaan tak ada yang berpotensi. Jadi masa pun banyak, tapi bila tak ada kebebasan kewangan, kita nak beramal ibadah, nak beramal jariah, nak bersedekah pun terganggu, tak boleh kan. So ada lagi satu golongan ketiga yang mana ada kewangan, ada banyak masa, tapi tak ada kesihatan. Ni selalunya golongan yang warga-warga emas kita yang dah berhenti kerja, yang dah pencen kan, duit banyak, masa pun banyak kerana dah bersara, dah tak kerja lagi kan, cuma tak ada kesihatan. Maknanya nak beribadah ke ataupun banyak aktiviti yang kita nak buat, semuanya terganggu. Jadi kat situ kita nampak hubung kait antara 3 perkara ni dengan proses kehidupan kita. Okay? So pada sesiapa yang masih lagi belum dapat 3 kebebasan ni, bersabar, berdoa dan bersyukur. InsyaAllah on the way dah tu. Sebab biasanya hadiah yang best ni, yang baik-baik ni, dia datang sekali package dengan bungkusan yang tebal. Jadi bersabarlah untuk buka satu-satu bungkusan tu sebelum dapat isinya yang manis. Okay? Right, so kita dah selesai bab kebebasan masa tu. So bila dah habis, kita dah ada kebebasan masa tu, kita ada banyak masa lah nak berkongsi kan. Ni yang nak berkongsi ni. Tapi sebelum kita masuk lebih lanjut lagi dalam topik kita ni, sekali lagi Win nak bersyukur sangat-sangat kerana Allah beri peluang untuk merasa proses-proses kerja. Yang mana Win pernah bekerja makan gaji selama 15 tahun di pelbagai bank lah kan. Jadi dan lepas tu dah berpeluang juga merasa bekerja sendiri, dan sekarang ni Allah beri satu lagi tingkat dalam bidang networking business. Jadi apa benda tu kita nak ceritalah satu-satu kan. Right, so biasanya kan kita yang kerja makan gaji ni, kita akan rasa bila sampai satu tahap lah kan, kita akan rasa macam penatnya. Kan best kalau boleh kerja sendiri, kan best kalau ada bisnes sendiri. Kita akan berasa macam tu. Kerana apa? Sampai satu ketika kita akan rasa macam penat kerana kita dah devote masa kita ni, devote tenaga kita ni pada majikan kita. Tapi at the end kita punya gaji setiap bulan sama saja, fix every month. Bukannya kita kerja keras hari ni kita boleh dapat lebih hari ni, kita kerja lebih keras besok kita akan dapat lebih lagi. Tak ada. Apa sahaja pun yang kita buat, kalau makan gaji kita fix. Walau ada pun yang bersistemkan commission, tapi dia punya basic rendah pula kan. So dia ada tarik tolak di dekat situ. Okay, so jadi
kita akan rasa macam tak ada masa untuk diri kita sendiri bila kita kerja makan gaji ni kan. Jadi kita pun rasakan best kalau boleh buat bisnes sendiri kan, boleh kerja sendiri. Konon kita rasa macam itulah masa kita makan gaji kan. So bila kita dah buat bisnes sendiri, kita dah bekerja sendiri, sebenarnya ramai antara kita ni tak perasan. Bila kita buat bisnes sendiri, ada 5 perkara sebenarnya ya, yang kos-kos yang terlibat yang mengikat kita. Apa dia kos-kos tu? Yang pertama, okey. Yang pertama adalah modal permulaan. Bila kita nak buat bisnes, definitely lah akan ada modal permulaan yang kita kena letak dekat situ. Betul tak? Apa dia? Nak cari pejabat, cari office kan. Bila dah ada office, kita nak renovate, nak baiki sana, baiki sini. Lepas tu kita nak beli perabot, beli peralatan, banyaklah semua benda nak lengkapkan kita punya premis perniagaan tu. Okey, itu yang pertama yang dah mengikat tangan kanan kita. Okey. And then ada lagi satu kos kedua yang mengikat tangan kiri kita pula tau. Apa dia? Iaitu kos pekerja. Bila kita dah ada kita dah ada kedai, dah ada office, tentulah nak ada pekerja, betul tak kan? Takkan kita nak duduk sorang-sorang dalam pejabat tu pula. Dah tentulah kita nak kena ada walaupun 2 orang, 3 orang pekerja, tapi itu dah termasuk dalam tanggungan kita. Walaupun ada sale, tak ada sale, kita tetap kena tanggungan membayar gaji-gaji pekerja. Okey, tu dah 2 kos dah tu. Dan kos ketiga yang menarik kaki kanan kita pula adalah kos research and development. Sebelum kita nak buat apa-apa bisnes sekalipun, kita kena buat research and kita kena develop dulu apa yang kita nak buat tu. Bukan kita boleh main terjun aja macam tu kan. Kalau main terjun aja macam tu, cepatlah innalillah dia jawapan dia kan. So nak kena ada kajian, research apa saja bisnes pun. Walaupun kita buat bisnes tekstil, tudung, pakaian kan, kita kena buat research material apa yang sesuai, peredaran zaman apa, trend dan sebagainya. Begitu juga dengan bisnes makanan, kita kena sentiasa berubah untuk kejar peredaran tu, kena untuk in-trend kan. Jadi kos research tu besar tau, dan itu kos yang kita dah kena incur sebelum kita menjalankan perniagaan, sale belum masuk lagi. Itu kos ketiga. Kos keempat adalah kos yang selepas tu lah. Okey lah, dah research apa semua, sekarang kita nak produce lah produk kita kan, nak jual, nak berniaga ni, kena ada produk yang kita nak produce. So cost of production tu termasuklah raw material, cost machinery kalau ada kan, nak buat kek ke, nak buat makanan, apa produk makanan yang kita nak buat ni, kena ada mesin. Ataupun kalau perniagaan tekstil, tudung, baju, nak kalau melibatkan mesin jahit ke apa, itu semua kita punya cost production tu. Okay, and then advertisement, periklanan, itu pun termasuk juga dalam cost production. Kalau tak, kita susah nak jalan perniagaan kita tu. Orang tak kenal nanti, orang tak tahu kan. So dah ada 4 cost yang ikat tangan kanan kita, ikat tangan kiri kita, tarik kaki kanan kita, tarik pula kaki kiri kita. Ada satu lagi cost yang sekelepuk duduk atas kepala kita. Apa dia? Kos tu adalah kos yang berkaitan dengan kos pertama, kedua, ketiga, keempat tadilah, iaitu overhead cost. Overhead cost ni kita tak boleh pandang ringan, sebab itulah kos yang terlibat dengan kos-kos yang kita buat tadi tau. Macam kos utility, transportation, shipment dan sebagainya, pengangkutan, macam tu kan. Itu kos tu yang dah terletak dalam kepala kita, tanggungan kita. Walaupun kita buat sale untung ke, kita tak untung ke, itu tetap kita kena tanggung. Nampak tak? So kadang-kadang kita tak perasan kan? Perasan tak 5 kos ni sebenarnya? Tak perasan. Kecuali orang yang dah masuk dalam bidang tu baru ternampak. Dan disebabkan kos-kos inilah, biasanya bila kita berniaga sendiri, bisnes sendiri ini, 6 bulan hingga 1 tahun itu adalah grace period. Grace period ni maksudnya apa? Kawan-kawan di bank tahulah kan apa grace period ni. Grace period ni biasanya adalah tempoh waktu untuk perniagaan, sesuatu perniagaan itu balik modal ataupun memberi keuntungan pada dia. Jadi kerana ada 5 kos tadi yang dah incur awal-awal, jadi 6 bulan dan setahun tu adalah tempoh untuk nak cover modal balik. So kalau tak rugi dalam tempoh 6 bulan tu pun bernasib baik. Silap-silap rugi, lagi teruk lah kan. Ataupun kalau bernasib baik sikit, break even lah dalam masa 6 bulan atau setahun tu. Break even tu maksudnya tak untung, tak rugi. Cukup-cukup aja untuk cover macam tu. Itulah antara 5 kos yang terbesar yang biasanya kita terlepas pandang, dan semua orang berlumba-lumba sangat sibuk nak buat conventional business ni. Kan? So tadi kita dah nampak sedikit, dah kerja makan gaji dah penat dah boring dah kan.
nak kerja sendiri, nak kerja bisnes ni ada 5 kos tadi yang kita kena fikirkan. Kalau betul-betul bersedia baru boleh. Kalau tidak, tak cukup bersedia, keuangan tak cukup kuat, mental tak cukup kuat, ada yang kadang-kadang bungkus dan gulung tikar dan terpaksa makan gaji balik. So kita tak naklah sampai macam tu, jadi macam tu kan. Okay, so sekarang apa je kerjaya ketiga? Kalau tidak makan gaji, tidak bisnes sendiri, apa dia sesuatu yang lebih baik lagi? Networking business. Dia adalah rangkaian bisnes, iaitu bisnes rangkaian. Dia bisnes juga, tapi bisnes yang lebih bijak dan lebih mudah lah. Sedar tak sedar, sebenarnya networking business ni adalah satu platform terbaik untuk kita menggandakan kewangan kita dengan lebih cepat. Betul, sedar ke tak sedar? Kadang-kadang ada separuh orang sedar tau, tapi dia just tak nak keluar daripada comfort zone. Apa dia comfort zone kita ni? Comfort zone kita ni yang kita biasa buat hari-hari lah. Kalau yang makan gaji tu, comfort zone kita is makan gaji, dapat gaji tiap-tiap bulan. Cukup ke tak cukup tu belakang kira, tapi kita rasa selesa sebab tiap-tiap bulan kita dapat gaji kan. Yang kita pergi mari kerja hari-hari tu banyak habis duit kat atas jalan dia tu kan. Yang itu kita rasa comfort zone. Padahal taklah comfort sangat pun, tapi sebab kita nak keluar daripada comforter tu, kita rasa tak selesa, kita rasa macam takut, tak yakin dan sebagainya. Itu yang kadang-kadang kita kita nampak kesedaran networking business ni, tapi kita tak nak keluar, tolak diri kita daripada comfort zone. Okay. So sekarang ni kita dah boleh nampak kan, sebenarnya networking business ni is actually platform yang kata orang berpeluang tinggi lah. Okay. Tapi sebelum kita nak decide networking business apa yang kita nak buat, ada 3 perkara yang kita kena tengok. Jangan main terjun-terjun saja, kata orang tu kan. Apa sahaja kita nak buat pun kita kena ada perancangan kan. Jadi perancangan ni kaji dulu. Okay, networking business kita nak sertai, apa 3 perkara utama yang kita kena perhatikan. Yang pertama, syarikatnya. Okey, syarikat tu macam mana? Adakah dia ni dah berapa lama ditubuhkan? Siapakah ownernya? Apa tahap keuntungannya? Macam mana salesnya? Macam mana keadaan asetnya? Dan yang paling penting kita kena perhatikan bagaimana trend syarikat itu ketika dunia mengalami krisis, economic krisis, kewangan krisis, pandemik, wabak dan sebagainya. Adakah trend dia menaik ataupun trend dia turun naik? Kalau yang turun naik tu hati-hati, sebab takut nanti kita yang turun tak naik-naik. So kena perhati betul-betul, okay, on the company okay, syarikat okay, check, right. Okay, pergi kepada kedua iaitu apa? Produk ni tengoklah kan, janganlah kita menyertai satu networking business tu yang produk dia mahal gila, yang orang tak boleh nak ulang beli pun. Yang sekali orang dah beli 5-6 tahun, 10 tahun belum tentu orang beli lagi. Contohnya macam filter air kan, korset. Orang dah beli sekali, takkanlah besok nak beli lagi, bulan depan nak beli lagi. Boleh 10 tahun kau pakai tu kan. Dia tak beli. Jadi ataupun produk yang terlalu mahal, orang nak beli pun sampai kena buat loan. Kan? Jadi kena tengok produk yang senang ada repeat sale-nya. Okay, kau kat sini Win ada 4 tips lah untuk tengok ataupun untuk pilih produk yang macam mana. Yang pertama, jenis produk adalah produk shop sendiri. Produk shop sendiri ni macam mana? Produk yang owner shop benda tu, dia minat benda tu dan kita nak paksa orang suka minat kita. Contohnya macam berkebun ke, mengait ke kan. Kita suka, kita ingat orang pun akan suka. Jadi kita nak paksa orang untuk suka apa yang kita suka tu, susahlah kan. Kalau yang benda yang kita shop sendiri-sendiri tu, better itu kita buat sebagai hobi lah, jangan buat sebagai perniagaan kan. Jadi kita buat bisnes ni, kita nak semua orang suka cari kita, bukan setakat kita je yang shop sendiri kan. Produk yang kedua adalah produk kemahuan. Produk kemahuan ni apa? Produk kemahuan ni benda yang dah banyak ada, dah sedia ada. Kalau kita tengok kat sekeliling ni, dalam keadaan rumah kita ni, apa yang kita sedia ada? Contohnya pakaian, kita dah banyak kan. Benda yang berkaitan dengan fashion, tudung, macam tu, perabot, benda yang sedia ada. Maknanya kalau orang tak beli pun tak apa, benda tu dah ada dah. Cuma dia mahu, kalau mahu dia belilah, macam gitu kan. So produk yang ketiga, naik satu tahap sikit lagi, produk keperluan. Produk keperluan
keperluan ni okey, tinggi sikit dia punya tahap dia, sebab produk keperluan ni benda yang perlulah. Kalau tak ada tak boleh. Contohnya macam barang makanan, kan kalau tak ada tak boleh. Kan barang makanan apa pun terjadi orang tetap makan kan. Tak adalah orang berhenti makan kan. Orang makan. Jadi contohnya macam restoran, kafe, macam tu. Benda-benda yang memang orang perlukan setiap hari. Tapi hati-hati, produk keperluan ini kadang-kalanya boleh menjadi persaingan yang sangat kuat. Jadi kita kena bersedialah untuk sentiasa meningkatkan taraf untuk untuk cope dengan evolvement tu, ya. Okey, yang keempat, produk yang keempat kita kena tengok produknya adalah produk terdesak. Produk terdesak ni macam mana? Terdesaklah, desperate kan. Kalau tak ada tak boleh, mati nanti. Macam tu. Produk macam gini powerful sebab ia mengurangkan kita penat untuk cari orang. Kerana produk ni terdesak, jadi orang datang cari kita. Seronok tak meniaga produk terdesak tu. Okay, so itu antara produk yang kita kena pilih dan kita kena tengok, kita kena fikir, kita kena kaji sebelum kita nak sertai sesuatu networking business. Okay, so company dah tadi kan, and then produk pun dah kan. Okay, so sekarang yang ketiga, yang paling powerful dan yang paling penting adalah business plan dan networking plan. Kadang-kadang company dah bagus, produk dah bagus, tapi business plan-nya tak jelas, samar-samar. So ramai orang yang tersungkur di sini kerana produk bagus, company okey, stabil, tapi dia punya business plan dan marketing plan dia kurang jelas, maka ramai yang tak boleh nak carry, ramai yang tak boleh nak bawa dan tak boleh nak teruskan. Okay, so business plan ni memang yang powerful lah. Di Forever, Win sendiri pun tertarik dengan business plan dia, kerana tak pernah jumpa. Okay, biasanya lah bila kita sebut pasal multi-level marketing ataupun direct selling ataupun networking business kan, apa yang sebenarnya kita takut? Yang kita ni lah takut kan, yang ramai dah rasa-rasanya ramai juga dah yang pernah terjebak dan dah pernah terkena mungkin, sebab Win sendiri pun pernah terlibat. Jadi boleh kongsi, you all sendiri pun ada pandangan you all kan, tapi cuba kita tengok kat sini, kita compare sama ke tak sama apa yang kebanyakan orang takut tentang multi-level marketing. Okey, yang pertama, biasanya lah kan, kita akan takut, kita kata macam nak kena jual-jual barang, nak kena cari-cari orang, tak gerti lah nak cakap, tak tahu nak buat macam mana. Betul tak? Itu nombor satu kan. Yang nombor dua pula, kita akan kata modal nak mula tu banyak ke? Nak kena buat loan nanti ni, berapa ni? 5,000, 6,000, tak ada duit ni. Kadang-kadang simpanan pun tak sampai banyak tu kan. Macam mana kita nak bagi modal sekelepuk kat situ? Ni nak bisnes belum jalan lagi ni, belum mula lagi ni. Nak kena letak modal tinggi dah. Nak kena loan-loan pula kan. Okey, yang ketiga, biasanya kita kata apa? Nanti kena maintain lah ni tiap-tiap bulan kan. Kalau tak maintain 500 tiap bulan ataupun 200-300 tiap-tiap bulan beli barang, nanti kita punya pangkat turun, diskaun kita jadi rendah, bonus tak dapat. Tu kan biasa yang kita kata macam penat, jadi tak nak dengar pasal marketing ni kan. Yang keempat pula, biasa kita akan kata apa? Oi, bahaya ni, ada pakai piramid, binary system, ada matching pairing ni. Susah kan. Nak cari kaki kanan sama kaki kiri, nak kena pair pula lagi, nak kena match kiri dengan kanan kena sama, kan susah. So yang kelima kita akan takut juga adalah points. Kita dah buat sale bagai nak gila dah ni kan, tapi di kita punya bonus dia bayar menggunakan point. 0.05 point sekali dengan harga member dan sebagainya. Jadi bonus at the end, bonus kita ceput stop sahaja. Betul tak kan? Jadi yang last sekali lah yang biasa kita akan rasa macam dah letih dengan MLM ni, bila kita disumbatkan dengan insentif yang bulan bintang gunung ganang. Macam tu. Apa biasanya orang akan kata jutawan lah kan, rumah besar lah, kereta mewah lah, income berpuluh-puluh ribu satu bulan. Biasanya kita akan dengar benda-benda tu kan. Alright, tapi di Forever, okay, berbeza. Itu sebab Win kata di business plan, marketing plan di Forever membuka mata. Win dulu pun pernah tutup ni, minda ni, mata ni, hati ni, fikiran ni dengan multi level. Sebab 6 perkara tadilah. Sebab 6 perkara tadilah yang kita takut, yang kita rasa cukup serik dah, tak nak dah kan. Tapi Allah kurniakan kita dengan akal fikiran yang mana yang membezakan kita dengan makhluk yang lain adalah akal fikiran kan. Jadi kita fikir, kita kaji.
Okey, bila Forever ni Win dengar business plan dia begini, dia dah counter balik 6 perkara yang kita takut tadi. Yang pertama tadi apa? Di Forever Yang pertama dia orang cakap apa? Kena jual-jual barang kan? Kena jual-jual barang, cek-cek orang kan? Okey, di Forever kita tak pakai konsep menjual. Kita pakai konsep berkongsi, sharing. Jadi kita tak jual Jangan siapa kata nak beli tak jual tak jual tau. Jadi kita berkongsi apa yang kita rasa, apa yang kita pakai, kebaikan, faedah pada diri kita, kita cuma sampaikan sahaja. Kerana perkara yang baik ni, dalam Quran pun kata perkara yang baik ni haruslah disampaikan walaupun dengan satu ayat. Jadi kalau ada benda yang baik berlaku dalam diri kita, ada sesuatu yang kita rasa bagus, kita kena kongsi pada orang lain. Okey, jangan kedekut tau, kena kongsi. Okey. So bila kita kongsi tu, dia lagi lebih mudah. Kalau konsep menjual ni, kita akan stres. Nak jual, nak paksa orang beli. Kita nak bonus, nak itu, nak ini dan sebagainya semua kan. Tapi kita di sini tak ada. Betulkan niat kita dulu kan. Kita just nak kongsi saja. Kongsi kebaikan yang kita rasa apa berlaku pada kita, kongsi pada orang. Apa peluang yang kita rasa kita nampak, kongsi pada orang. Sebab kita tak tahu banyak orang sebenarnya mencari peluang. Dan banyak orang sebenarnya yang tak tahu lagi. Okay. Yang kedua apa bendanya yang kita takut tadi? Modal penuh, modal mahal kan? Nak kena buat loan apa semua. Tidak, jangan risau. Di Forever hanyalah serendah RM90 modal seumur hidup. Tak perlu buat loan. Bank pun tak nak bagi loan RM90 kan. Kalau nak loan dengan mak, bapak, suami, isteri, bolehlah. Macam tu. Yang seterusnya apa? Maintain tadi Okey, tak ada. Di Forever tak ada maintain. Tak ada tiap bulan you kena beli berapa ke. Kalau tak nanti pangkat you jatuh ataupun you tak dapat diskaun sebanyak itu ke apa ke. Tak ada. Okey, tak ada maintain tiap bulan. So don't worry. So yang seterusnya pula tadi apa kata bonus apa point-point pairing-pairing semua tadi yang kita takut sangat tu kan. Okey, di Forever kita tak ada konsep pairing-pairing, matching-matching ni tak ada. Macam mana kita nak matchkan kaki kanan, nak cari kaki kiri kan, nak cari orang bawah kaki kanan, kaki kiri, nak cari yang sama, macam mana? Sedangkan anak kembar sendiri pun yang duduk dalam satu perut sekali pun tak sama sikap dia, tak sama kehendak dia, tak sama kemahuan keperluan dia. Betul tak? Ini kan pula kita nak pairing, nak cari kaki kanan yang buat 5,000 sale, nak pairkan kaki kiri pun buat 5,000 sale juga. Tapi bila kaki kiri tak buat 5,000 sale, 3,000 je dia buat, yang kanan buat 5,000, yang kiri buat 3,000, sudah. Lagi 2,000 tu tak ada, macam mana kan? Kita ni panik lah. Tak dapat bonus ni sekarang ni kan, sebab tak match tu. Jadi apa kita buat? Bila dah panik, kita top up lah yang 3,000 tadi ni. Bila kita top up 3,000 tadi ni, itu yang berlaku stok masuk bawah katil. Kan? So kena tengok betul-betul. Jangan ada sistem main top up ni, takut nanti kita yang terperuk kat bawah katil tu. Kan itu kena kaji tu, kena tengok betul-betul yang tu. Okay, and then pasal bonus ni kita tak bayar ikut kata orang point-point ni kita tak pakai BV ke apa, dia tak ada. Kita di Forever ni syarikat cuma ambil 30% saja, keuntungan 70% adalah kita sebagai ejen. Kenapa boleh jadi macam tu? Sebab di Forever kita tak ada orang tengah. Orang tengah ni maknanya kilang lah yang nak kena produce barang-barang kita tu kan. Tak ada. Cuma syarikat aja 30%. Biasanya kalau syarikat yang multi level yang sebelah kiri tu, dia akan ada owner akan ambil 30%, lepas tu dia punya kilang akan ambil 35%, jadi tinggallah balance 35% untuk agent. Tapi kita di Forever 30% owner, 70% lagi kita sebagai agent. Best ke? Best gila. Best gila kan? Macam mana boleh ada 70% tu? Sebab kita punya bonus dibayar direct daripada harga jual. Contohlah kan, kita dah penat-penat ni buat sale 10,000 lah contohnya kan. Kita buat sale 10,000, lepas tu kita punya member price kita dapat 30% lah katakan diskaun. So kita cuma bayar 7,000 saja. Sale kita buat tadi 10,000 lah sale kan, tapi kita punya yang kita bayar 7,000. Jadi bonus kita dikira 0.5% contohnya kan, 0.5% daripada harga member. Daripada 7,000. Kan penat tu kan, kecil lah kan, seciput je kan. Tapi di Forever kita punya bonus direct daripada selling price tadi, daripada 10,000 tadi. Bukan daripada harga member.
Jadi nampak tak, sebab tu kita boleh mencapai sampai 70%. Selain daripada tu pula, kita ada direct bonus yang kalau di bawah kita terus dapat direct, tak ada kaki kanan kaki kiri, direct terus kepada kita bonusnya. Dan di bawah lagi tu pula dia akan ada pula indirect bonus terus naik ke kita. Macam tu. Dia tak ada fancy kaki-kaki kanan ni kiri ni, tak ada kan. Lepas tu lagi satu yang paling bestnya pula, kita ada 3% profit sharing daripada setiap cawangan Forever di seluruh dunia. Forever berada di 168 buah negara seluruh dunia. Satu dunia ada lebih kurang 190 lebih buah negara macam tu. So kita boleh nampak majority, Forever berada di majority negara di seluruh dunia ni. Dan setiap negara dalam dunia ni, dia akan bagi 3% profit sharing yang akan diberikan kepada kita as a achiever untuk mendapatkan bonus. Akan menjadi bonus kepada achiever di Forever. Itu yang menjadikan besarnya bonus tu. Kat tempat lain ada tak? Cuba compare sendiri, okay? Dan yang last kali lah. Yang last kali biasanya insentif lah kan. Dia orang suka tambah Ajinomoto, bagi seronok sikit, konon-konon orang dengar, ada insentif, boleh jadi jutawan lah, boleh ada tabung rumah, tabung kereta mewah dan sebagainya kan. Income boleh jadi puluh-puluh ribu, ratus-ratus ribu kan. Apa cuti sana sini, apa semua kan. Ingat-ingat, hati-hati. Jangan percaya 100% apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Fikir, sekali lagi kan, fikir dulu. Sebab insentif ni sebenarnya dia tak terjadi dengan sendirinya tau. Dia sebenarnya ada formula dia. Ada reasoning dia macam mana boleh jadi insentif tu. Insentif nak dapat juta-juta tadi tu, nak dapat semua kata tabung-tabung tadi tu mewah-mewah tu, ada dia punya formula dia. So itu kena kaji betul-betul. Kalau nak tahu cara kira formula tu Forever pula, kita boleh cerita lain kali atau PM tepi. Nanti cerita jadi panjang berjela kat sini. Okay? Tapi kita bagi teaser je tadi tu. Kan? Kerana pasal melancong ni kan, ni nak kongsi sikit lah. Melancong ni Alhamdulillah lah, selama bekerja makan gaji dulu 15 tahun, berpeluang lah Allah izin melancong ke kebanyakan negara di dunia ni kan. Tapi tak samalah dengan pakai duit sendiri dengan duit sponsor ni kan. Dia punya manis tu berbeza sikit, betul tak kan? Di Forever ni, yes, kita ada benda tu. Dan yang bestnya, you fight seorang tapi tiket you dapat 2 sekali dalam setahun. Siap bagi duit poket lagi. Ada tak kat tempat lain kan? Yang tu pun boleh kaji, boleh tanya sama itu hut-hut. Okay? Okay, so best tak best kan? Tempat lain cuma fight satu je lah tiket. Yang you punya spouse kalau nak bayar sendirilah, macam tu kan. Tapi di sini kita murah hati bagi 2. Nak tak? Honeymoon lah sampai lebam. Kan? Okay, so itu basically the factor why lah kenapa Forever bertahta di hati. Macam tajuk lagu kan. Last kali sebelum kita tutup sesi ni, Win nak tambah sikit, ada beberapa points yang menambahkan kepada faktor-faktor why tadi tu. Okay, so yang pertama sekali, bila Win berkenalan dengan Forever ni, Win jatuh hati pada business plan dia. Itu yang pertama, jatuh hati business plan. Bila dengar business plan tu, terus nak kaji secara dalam, terus compare, check, kaji dalam betul-betul, dan kita dapat okay, betul, this is different, lain, dan this is wow, macam tu kan. Yang keduanya, bila kita dengar pasal produk, bila orang sebut produk begini, produk begitu, dia tak pernah dapat adverse punya komen pun tentang produk ni. So kita terpanggil untuk nak try lah, nak try diri sendiri ni kan. So bila kita dah try, terus jatuh cinta pula dengan produk. Tadi jatuh hati dengan business plan kan. Yang kedua, terus jatuh cinta dengan produk. Nak tahu apa bendanya, macam mana boleh jatuh cintanya, the very first day Win pakai produk Forever ni, aloe vera tu kan, minum saja terus dia pun repair Win punya kualiti tidur. Kalau tak sebelum ni, Win memang ada masalah susah tidur sikit lah kan. Kadang-kadang pukul 3-4 pagi, kadang pukul 5 pagi pun tak tidur lagi. Sampai setiap hari kena baca doa susah tidur baru boleh terlelap.
Kan? Tapi mujurlah kita dah ada kebebasan masa ni, walaupun pukul 3 4 pagi tak tidur pun kita tak worry. Kalau dulu makan gaji tak boleh, nak kena tidur dah pukul 12. Kalau tak besok tak bangun nak pergi kerja kan. Jadi di sini bila first time dia consume aloe vera itu, terus dia baiki kualiti tidur, terus letak kepala saja di bantal, tidur. Alhamdulillah. Tahu ke kenapa betapa pentingnya kualiti tidur ni sebab waktu tidur adalah waktu di mana tubuh kita memperbaiki segala sel. So orang sakit kadang-kala tak baik sebab susah baik kan. Orang sakit susah baik kerana tidurnya tidak berkualiti. Orang yang jatuh sakit kadang-kadang kerana kualiti tidurnya tak baik. Jadi dia punya proses pemulihan semula jadi dalam badan dia tu terganggu kerana kualiti tidur dia kurang. Macam tu. Itu yang pertama. Bila yang kedua pula, bila kita consume produk Forever ni, masalah-masalah kecil di dalam diri kita ni selesai. Nak tahu apa dia masalah-masalah kecil yang selesai tu, hilang tu, boleh PM tepi. Kalau tak nanti jadi panjang pula sesi ni kan. Okey, yang ketiga, bila kita start pakai je produk Forever ni, masalah-masalah yang besar dalam diri kita beransur pulih, beransur sembuh. Jadi nak tahu apa dia masalah-masalah besar yang beransur pulih itu pun boleh PM tepi. Okey. Nanti ataupun kita buka satu session testimoni pula. Okey. Tapi bila kita rasa sendiri benda tu, kita boleh cakap. Kalau kita tak rasa, kita nak buat-buat ni susahlah kan. Ni bila kita dah sendiri kita rasa, kita boleh sampaikan yang sebenar. Itu yang perkara yang buatkan why Forever. Dah dengan dia punya business plan dah jatuh hati. Lepas tu jatuh cinta pula lagi dengan products kan. And then yang ketiganya, why tambahan kepada why Forever ni is kerana Deep Forever we nampak ia adalah platform untuk menyeimbangkan antara dunia dan akhirat lah. At the end, kita hidup di dunia ni sementara dan kita nak menabung untuk kehidupan kita di sana. Jadi kenapa kita kata kebebasan hidup di dunia tu, kita dapat 3 kebebasan tadi, masa, kewangan dan juga kesihatan kan. Dan yang di akhiratnya, we nampak di Forever ini adalah platform untuk kita beramal dan membantu. Kerana apa kita kata membantu ni? Membantu bukannya dalam skop kewangan sahaja. Bukan kata kita tu bantu tu bagi duit saja, bukan di situ. Okay? Membantu ni maksudnya kita buka peluang kepada orang yang tidak berpeluang di luar sana, yang mungkin tak nampak peluang yang Allah beri pada kita untuk lihat. Tu. Dan yang paling penting, kita banyak bantu orang yang tiada nikmat kesihatan. Banyak sangat, terlalu ramai orang di luar sana yang diuji dengan masalah kesihatan, kanser, stroke, lumpuh, kencing manis, buah pinggang, buasir, darah tinggi, macam-macam penyakit lah yang kadang-kadang doktor pun dah give up lah kan. Doktor kata, okey lah saya bagi 6 bulan dah, tak boleh nak buat apa lah, 6 bulan je lah hidup. Masya Allah, apa perasaan kita bila doktor beri kita jangka masa macam tu kan. Tapi di Forever, Alhamdulillah, kita dah bantu banyak orang yang dah final stage cancer. Alhamdulillah, izin Allah sembuh. Orang yang terlantar lumpuh satu badan selama 4 tahun 2 minggu dengan mengamalkan produk Forever, Alhamdulillah sembuh. Orang yang 10 tahun menderita buasir, Alhamdulillah dengan produk Forever sembuh. Jadi amazingnya kat situ kan, rasa macam wow, ajaibnya, seronoknya perasaan kita dapat bantu orang yang sakit ni. Hanya orang yang sakit saja tahu betapa besarnya nikmat sihat. Okay, jadi Win faham macam mana orang yang sakit itu kalau dibantu dan diberi nikmat kesihatan, Masya Allah. Jadi seronok sangat dapat membantu orang menjadi sihat. Okay, jadi itu yang membuatkan rasa macam seronoknya berada di dalam ni. Macam tu kan, bertuahnya kita kerana berada di dalam tempat yang produknya makan makanan sunnah kan. Jadi apa pun sekali hidup kita ni, kalau nak sempurna, nak baik, baliklah kepada Al-Quran dan sunnah. So jadi bergantung pada makanan-makanan sunnah ni, tak ke best? Best kan? Okay, so basically last kali dah nak tutup dah ni. Kita punya kehidupan ni actually dalam dunia Allah ini adalah untuk happy-happy sahaja, suka-suka, bersenang lenang, beribadah padanya, dan juga apa kata orang tu, jangan stres-stres. Barulah boleh happy living forever and ever kan. So last kali Win harap dengan perkongsian ini dapatlah menjawab persoalan kawan-kawan yang kenapa forever
forever di hatiku. Dan mungkin boleh membuka juga mata anda semua kenapa forever untukku, forever for me and forever for you. Macam tu. Okay, so forever is everybody, untuk semua orang. Okay, so itu sahaja. Kalau ada apa-apa yang perlukan penjelasan lebih ataupun pertanyaan, don't worry, boleh PM sahaja, tak ada masalah. Dan semoga kita jumpa di video-video yang lain. Okay, bye. Assalamualaikum.